Hai, Assalamualaikum semua penonton setia Boom Boom Cak. Hari ini Cikgu Zack nak bercakap tentang topik peperangan. Itu benda-benda yang tak boleh kita buat dalam situasi berperang. Tapi sebelum tu, apa kata korang like, share dan subscribe dulu. Subscribe tekan percuma. Dah subscribe? Jom Cikgu mulakan. Dengan situasi yang melanda Palestin baru-baru ni, kita tahu yang mana rakyat Palestin sendiri banyak yang dah terkorban. Dan bukan juga, orang katakan bukannya orang yang berperang tu sendiri, askar-askar, tapi rakyat biasa, wanita, bayi dan juga orang tua sendiri jadi mangsa kepada peperangan. Dan sekarang Cikgu Zack pun nak cerita tentang apa benda sebenarnya etika-etika yang perlu ada dalam peperangan. Sebenarnya 1000 tahun ataupun beribu tahun lepas lagi, yang mana dalam kitab Taurat, Nabi Musa sendiri dah sebut dalam kitab diorang Deuteronomy lah, dalam bab 20 ayat nombor 19 hingga 20 menyebut tentang macam mana untuk hayun kapak pada sebatang pokok pun sendiri adalah satu kesalahan dan juga bukan beretika dalam satu peperangan. Dan dalam ajaran Islam sendiri ceritakan macam mana tak boleh untuk membunuh orang tua, mencederakan, bukan membunuh je, tak boleh mencederakan orang tua, kemudiannya kanak-kanak dan juga orang yang sakit dan juga wanita. Ini adalah beberapa individu yang memang kita tak boleh nak sentuh. Dan ini adalah contoh etika-etika peperangan yang dah diceritakan beribu tahun dulu. Tapi sekarang, situasi yang berbeza pula berlaku. Jom, cikgu ceritakan lagi. Apa sebenarnya yang tak boleh dilakukan dalam situasi peperangan? Yang pertamanya, tak boleh cederakan anggota tentera yang sedang dirawat. Contohnya, kalau kita tengah berperang, kemudian dia askar lawan ni tadi telah jatuh tercedera dan askar ni tadi tak mendatangkan bahaya kepada pasukan kita, jadinya tidak boleh kita untuk membunuh askar tadi. Itu adalah dalam Convention Geneva tadi yang telah dipersetujui. Tapi sebenarnya situasi macam tu berlaku tak dalam perang? Nampak macam mustahil kan? Yang kedua, tak boleh mencederakan petugas kesihatan. Tak kisah sama ada petugas kesihatan tu berada dalam blok kita ataupun blok lawan. Asal nama dia petugas kesihatan, maksudnya kita tak boleh nak datangkan kecederaan. Tapi biasanya lah, petugas kesihatan ni tadi kalaulah kurang dalam blok kita, kita akan jadikan lawan kita punya petugas kesihatan tu sebagai banduan dalam perang. Dan kita akan gunakan dia. Tapi biasalah dalam situasi perang, biasanya tak semuanya akan indah-indah belaka kan. Ada je benda-benda yang tak masuk akal dan juga memang akan datangkan kecederaan pun pada petugas kesihatan ni tadi. Jadi itu situasi yang tak boleh nak dielakkan. Yang ketiga, buat baik kepada anggota yang dah tercedera dan juga si mati. Dan dalam peperangan akan ada tugas yang dilantik ataupun tracer ni tadi yang akan mengutip jenazah-jenazah ataupun mayat tadi yang dah tercedera juga. Ini adalah petugas-petugas ni yang tak boleh dicederakan. Yang keempat, prisoner of war tak boleh dicederakan ataupun POW ni lah. POW ni tadi askar-askar yang jadi tawanan perang. Mereka ni sebenarnya tak boleh dicederakan dan layanan dia biasanya akan diberikan secara baik, terutamanya kalau dia berada pangkat yang tinggi. Dan biasa kalau ditahan, mereka akan ditanya, boleh beritahu nama, kemudiannya dia punya grade dan juga nombor siri. Setiap askar dia ada nombor dia masing-masing. Yang kelima, menjaga keselamatan awam. Dan dalam situasi baru-baru ni, kita katakan bahawa Israel sendiri dah bertindak ganas yang dia dah bom tempat-tempat awam, contohnya di sekolah, di rumah-rumah. Kemudian baru-baru ni, pusat rawatan COVID-19 ataupun pusat saringan COVID-19 sendiri dah dibom. Kemudiannya bangunan Al Jazeera, bangunan media sendiri dah dibom dan dihancurkan. Maksudnya kebebasan bersuara sendiri dah tak dapat pun. Dan juga rakyat-rakyat dia sendiri dah teraniaya. Ini adalah genocide ataupun pembunuhan beramai-ramai sebenarnya. Dan pada tahun 2010 sendiri, pihak Amerika Syarikat sendiri dalam situasi perang Afghanistan, dia telah menembak mati rakyat-rakyat yang tak bersalah dan jadikan jari-jari rakyat tadi sebagai trofi kemenangan untuk berseronok je. Bukan untuk tujuan apa-apa tapi untuk berseronok saja. Ini adalah contoh tindakan-tindakan yang tidak bermoral ataupun tak berperi kemanusiaan dalam situasi peperangan. Dan ini juga tanda dia, mereka adalah negara-negara pembuli kepada negara-negara kecil dan miskin. Yang keenam adalah tak boleh menggunakan senjata tertentu. Undang-undang ni juga adalah undang-undang tentang penguatkuasaan senjata. Contohnya adalah senjata biologikal yang memang dilarang dalam situasi peperangan.
yang mana contohnya nerve gas, kemudian ada mustard gas yang digunakan pada peperangan yang pertama, peperangan dunia pertama. Sekarang dah diharamkan. Dan juga mungkin ramai kat sana tak tahu, yang mana periuk api juga sebenarnya dilarang. Tapi negara-negara maju macam China, Rusia dan juga USA sendiri tak setuju dan mereka masih gunakan periuk api dalam situasi peperangan. Kenapa ada bias juga kan? Negara-negara maju sendiri yang dah langgar etika-etika dalam peperangan. Tapi apa hak kita? Macam mana negara-negara kecil? Dalam situasi peperangan, ramai orang yang meninggalkan hak masing-masing. Dan juga nilai kemanusiaan sendiri boleh terjejas disebabkan peperangan ni tadi. Tapi, sebab tu pentingnya untuk kita menjaga etika dalam sesuatu peperangan. Dan juga bukan untuk mempertahankan ideologi masing-masing, tapi kita lupakan orang-orang yang tak bersalah. Contohnya rakyat kecil ni tadi, anak-anak, golongan tua, wanita sendiri yang mana nyawa mereka macam tak ada harga dalam situasi peperangan. Dan inilah saja video yang Cikgu Zack nak sampaikan, iaitu tentang etika dalam peperangan. Kalau korang suka video ni, korang berikan butang like, share dan subscribe. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen di ruangan komen di bawah dan Cikgu jawab. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.